Episode ke-6, Legasi Perniagaan. Suasana pejabat itu tenang tetapi penuh aura kebesaran. Dinding dihiasi gambar lama kejayaan syarikat, bingkai emas yang sedikit pudar menandakan perjalanan panjang. Dato Razak duduk di kursi kulit hitam besar. Wajah tuanya kelihatan letih, tubuhnya kelihatan lemah tetapi matanya masih tajam. Di hadapannya, peguam syarikat membuka file perjanjian baharu. Nadia, kini berpakaian profesional dengan blazer sederhana, duduk di sebelah kanan Dato Razak. Tangannya tidak lagi hanya memegang pen untuk mencatat minit mesyuarat, tetapi kini menyemak dokumen bersama peguam. Dato Razak bersuara perlahan tetapi tegas. Nadia, hari ini saya mau awak tanda tangan sebagai ketua pengarah operasi. Awak bukan lagi sekadar pembantu. Awak sudah jadi tulang belakang syarikat ini. Peguam menghulurkan dokumen. Nadia menatap seketika, wajahnya bercampur antara terharu dan tanggung jawab berat. Dia menandatangani dengan tangan sedikit bergetar. Lalu seluruh bilik seakan sunyi menyaksikan detik itu. Beberapa pegawai kanan syarikat yang hadir mengangguk hormat. Ada yang berbisik sesama sendiri. Kagum bagaimana seorang wanita muda yang bermula sebagai pencatat minit mesyuarat kini duduk di meja keputusan. Nadia berbisik di dalam hati. Ini bukan sekadar jawatan, ini amanah. Aku mesti menjaga nama keluarga ini, syarikat ini, dan kepercayaan yang diberi. Dato Raza tersenyum tipis, seolah-olah lega karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar dipercayai untuk meneruskan legasi. Cabaran pertama sebagai ketua pengarah operasi. Mesyuarat lembaga berlangsung di bilik kaca besar, dikelilingi pemandangan bandar. Pegawai kanan syarikat duduk dengan wajah serius. Ada yang kelihatan ragu-ragu. Seorang pengarah lama, Encik Farid, mengangkat suara. Encik Farid berkata, Nadia, keputusan awak untuk menukar pembekal utama terlalu berisiko. Kita sudah bekerja sama dengan mereka selama 2 dekad. Awak pikir pengalaman awak cukup untuk menilai? Suasana tegang. Semua mata tertumpu pada Nadia. Nadia menarik nafas dalam, lalu menjawab dengan tenang. Nadia menjelaskan dengan tenang, saya paham kerisauan itu. Tetapi data keuangan menunjukkan kos meningkat 15% tanpa peningkatan kualiti. Saya sudah berbincang dengan 3 pembekal alternatif, dan mereka sanggup beri jaminan harga serta mutu. Kita tidak boleh terus bergantung pada nostalgia. Kita mesti bergerak dengan realiti. Dia mengeluarkan laporan terperinci, lengkap dengan graf dan analisis risiko. Keberanian Nadia membuatkan bilik mesyuarat sunyi seketika. Akhirnya, Dato Razak mengangguk perlahan sambil berkata, dia betul. Kita perlukan keberanian untuk berubah. Saya sokong keputusan Nadia. Pegawai lain akhirnya tunduk menerima cadangan itu. Beberapa tahun kemudian, ahli lembaga pengarah termuda, Nadia kini duduk di meja bulat lembaga pengarah. Bersama tokoh-tokoh korporat berusia jauh lebih tua daripadanya. Namanya tertera di plat emas. Nadia binti Hasan, ahli lembaga pengarah pemegang saham utama. Bisikan kagum sering kedengaran. Dia termuda di sini, tapi paling berwibawa. Nadia tidak pernah melupakan amanah yang diberikan. Dia masih tinggal di rumah agam keluarga itu, menjaga legasi sambil mengimbangi tugas korporat. Proses menilai pembantu pribadi baru untuk Tan Sri Idris. Karena sibuk di pejabat dan masa di rumah agam semakin berkurangan. Di atas nasihat Dato Razak, Nadia mulai mencari pembantu pribadi untuk memantau kesehatan Tan Sri Idris untuk 24 jam. Di rumah agam, Nadia duduk di ruang tamu besar dengan meja panjang. Beberapa calon pembantu pribadi hadir untuk sesi temu duga. Nadia membuka file. Wajahnya serius tetapi penuh empati. Nadia yang menjadi penemu duga berkata, saya pernah berada di tempat awak. Saya tahu kerja ini bukan sekadar mengurus jadwal atau menyediakan minuman. Ia tentang amanah, tentang menjaga seseorang yang sudah uzur dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Seorang calon menjawab dengan yakin tetapi agak tergesa-gesa, menekankan gaji dan faedah.
Nadia hanya mencatat ringkas. Seorang lagi calon, seorang wanita muda sederhana, bercakap dengan lembut. Saya pernah menjaga nenek saya yang sakit selama 5 tahun. Saya tahu bagaimana rasanya berjaga malam, mendengar keluhan, dan tetap sabar. Nadia tersenyum kecil, matanya bersinar karena teringat dirinya dahulu. Nadia berkata, "Itu yang saya cari, kesabaran dan keikhlasan, bukan sekadar kerja untuk dapat uang, tetapi amanah." Bersambung ke episode yang akan datang.